Assalamualaikum. Ya, dapat kita live hari ni. Ya. Ya, Alhamdulillah. Syukur selamat Hari Apa Raya khabar ya semua. Hari Raya? Apa khabar ya Puan Ya. Raslina? Sihat Alhamdulillah. Saya terpaksa cover ya Puan Siti, depan belakang saya ni semua saya kena cover sebab belakang ni selerak sangat dengan buku-buku anak. Kita faham tu, memanglah. Ya. Memang macam Selamat Hari Raya Selamat Hari Raya kepada penonton, pendengar Puan Siti dan tim. Selamat Hari Raya. Maaf saya batin. Sahabat saya pun ada online ni. Ada. Terima kasih Kak Zana. okey. Puan Raslina, kan saya hari ni memang sangat gembiralah dapat live dengan Puan Raslina dan kita harap Puan Raslina bolehlah berkongsi dengan pengguna-pengguna ataupun pasangan yang di luar sana yang masih lagi nanti untuk menimbang cahaya mata kan. Mungkin Puan Raslina boleh kongsikan dari segi pengalaman, dari segi emosi, dari segi kata orang ni perasaan yang bagaimana bila menghadapi masalah untuk Habib ni Hamham pula mengalami ovari yang sebelah saja. Jadi mungkin Puan boleh kongsikan dengan kawan di Baik. luar sana. Baik, terima kasih kepada Puan Siti. Tahniah kepada pendengar ya yang mendengar live hari ini. Pengalaman saya akan berkongsikan hari ini pengalaman saya macam mana boleh terjadinya ovarian cyst dan macam mana saya boleh berjumpa dengan Biodex ni. Jatuh hati dengan Biodex ni dan alhamdulillah itu mungkin rezeki saya. Pada awal 2007, ceritanya 2007, usia saya 22 ya Puan Siti. Umur saya 22, masa tu belum kahwin. Belum kahwin lagi. Masa tu period tak teratur. Kemudian senggugut yang sangat-sangat kuat. Yang mana kalau nak pergi kelas tu saya akan ponteng kelas sebab saya tak boleh nak bergerak. Mengguling-guling je. Period tak teratur, sakit senggugut yang sangat. Sangat teruk. Ya, masa itulah. Ya, betul. Kemudian saya macam sesak nafas tau. Sesak nafas. Masa nak tahu saya ni ada cyst tu. Kemudian yang saya boleh ingat sampai sekarang yang mana dulu masa kita kat rumah mak, kita tengok TV tau. Lepas tu kita baring di lantai, kan perut kita kalau kita gemuk sekali mana pun ataupun lemak banyak, dia akan flat ataupun macam ni je kan. Tapi mak saya tegur, kenapa perut kembung macam tu? Macam mengandung lah. Even kawan-kawan se-universiti saya pun, dia cakap macam mengandung 4-5 bulan. Dari situlah mak saya tanya kenapa kan, masalah ke apa ke dan sebagainya. Kebetulan mak saya ni kerja sebagai cleaner di salah sebuah klinik swasta bersalin. Kemudian doktor ni suggest pergi ke scan lah, kita nak tengok. Kemudian dia bagi tahu cyst ni besar, dia cakap. Kena buat segera ni katanya. Katanya buatlah sebelum dia pecah dan kena usus-usus kita. Lagi teruk. Jadi saya pun cakap boleh tak refer surat swasta ke kerajaan. Masa tu macam tak stabil kan. Jadi kita pergi kerajaan. Lepas tu appointment dia 2 bulan Puan Siti. 2 bulan. Cuba bayangkan saya dengan keadaan saya macam tu. Appointmentnya 2 bulan. Kemudian mungkin rezeki masa tu mak saya masuk insurans untuk saya kebetulan. Jadi pergilah salah sebuah hospital, Tawakal nama dia. Ni saya sharekan ya. Saya punya dengan kawan saya. Ini saya punya ovary cyst. Nampak ke tidak kan? Hospital Tawakal nama dia. Saya pergi sini, doktor scan. Doktor kata ni tak boleh lama ni. Jom kita terus buat major operation lah. Besar sangat ni. Ni termasuk ovari. Masa tu doktor tak cakap yang saya ada masalah ovari kena buang sekali. Itu. Bila kita buat major operation, yang saya ingat bila keluar, doktor tunjukkan bawa ni dalam besen tau. Dalam besen yang mana seolah-olah macam belon yang berisi air dalam besen.
Dia bergerak-bergerak macam tu. Macam tu kan. Ya, sebesar ni lah, lebih kurang 3 kilo yang mana saya bawa dalam perut selama ni. Inilah pengalaman saya lah. Kiranya dalam masa operation ni baru tahu yang mana ovaris kanan saya tidak berfungsi dan terpaksa dibuang bersama. Keadaan macam ni buatkan saya sedih sangat. Saya belum berkahwin. Ya. Macam mana penerimaan bakal suami saya dan adakah saya mempunyai zuriat. Itu yang saya terfikir masa dah buang ni. Tapi saya reda. Mungkin ini rezeki saya. Okey, jadi saya simpan banyaknya daripada 2007 ni. Saya simpan ini buat kenangan, tunjuk kat anak-anak ini apa saya tunjuk. Saya tunjuk, saya beritahu ni saya beritahu. Itulah kisah macam mana ovarisis ni. Tapi masalahnya bila operation ni saya tak operation, saya berkongsi ya Puan Siti. Ya, boleh. Tak operation macam kita Caesar tu. Saya alhamdulillah semua anak tak ada Caesar, normal. Cuma dia tak melintang macam ni. Dia menegak. Okey. Bila menegak tu mungkin ada sebab dia nak buang sekali ovari ke. Masa tu baru dia tahu ovarian saya tak dapat diselamatkan lah. Masa tu. Itu kisah mulanya. Kemudian nak masuk ke macam mana saya mengenal Biodex ni. Saya 2010 saya dah berjumpa dengan seseorang. Saya bagi tahu terus terang dengannya. Dia kata, saya kata saya ada sis dah buang sebelah. Terima tak saya seadanya. Kecewanya tu, tak berani tu semua ada lah Puan Siti. Kita boleh tak beri dia zuriat ke apa ke, fikir masa depan kan. Betul, lebih baik betul terang lah kata orang Saya ni, berterus terang. Dia kata rezeki Allah bagi tak apa. Jadi rezeki saya dapat suami yang sangat-sangat baik dan memahami. Kahwin 2010. 2010. Jumpa cepat lah. Bertemu jodoh tu cepat lah juga. 6 bulan je kawan. 6 bulan je kawan. Lepas tu tak lama dah cakap terus terang. Rezeki lah, itulah jodoh saya. Kemudian nak dapatkan anak sangat struggle lah. Sangat struggle dan 6 bulan kosong. Biasanya kalau bunting pelamin ke dan sebagainya kita ikhtiar sekejap je kan. Tapi ni macam-macam fikir. Betul ke? Kenapa tak ada? Adakah sebab aku ni satu je sebelah? Sedih perasaan tu. Setiap kali bulan datang, period datang, down. Tapi waktu tu tak sakit dah, semugut apa semua tak dah? Ada. Dia period datang. Period tetap selalu ada. Berbanding dengan sebelum ada sis tu dia tak konsisten kan. Tapi bila buang sebelah dia regular tau. Tetapi tetap juga sakit. Segugut yang tak selesa. Sakit masa tak bergulung-gulung macam rasa nak pengsan tu. Tak selesa kan. Buatkan kita tak selesa. Selesa kan. 6 bulan kosong. Itu semua pun dah rimak. Mak cakap dah lama dah kahwin 6 bulan ni tak ada keisi kan. Mak risau kan. Kita kan ada kisah-kisah kan. Mak kan dia tahulah kan. Kita pun lah. Mungkin berkat doa mak. Saya mengandung tetapi gugur sekali. Anak pertama gugur. Berapa bulan tu? 4 bulan setengah. 4 bulan setengah. Cukup sifat. Saya bersalin di rumah. Dia turun sendiri. Bersalin di rumah. Saya pegang tu Puan Siti, baby saya besar ni. Besar, saya simpan. Kemudian saya pegang dengan baby turun, tali pusat, uri, semua saya pegang macam ni. Saya basuh, saya bawa pergi hospital, cerita balik keguguran saya sebelum nak persiapan untuk hamil ni kan. Awal kahwin tak berapa ilmu tahu. Saya bawa pergi hospital, doktor cakap, okey dalam rahim semua dah keluar, dia dah bersihkan, tak payah vacuum apa semua. Dia tengok, satu tak ada tulang belakang yang sempurna lah. Tulang belakang baby tak sempurna. Kemudian tempurung kepala dia tak sempurna juga, ada kemek. Jadi baby tak membesar lah dengan sempurna. Jadi apa yang kat sini saya boleh feedback balik yang mana mungkin persediaan saya untuk hamil tak bersedia. Rahim saya ke, dengan sakit saya ke dan sebagainya, emosi saya ke, memang masa tu mungkin tak membuatkan baby je. Saya pun keguguran yang pertama. Bermulanya kisah saya kenal Biodex ni
5 bulan tak silap kosong. Ikhtiar lepas yang dah gugur 5 bulan saya cuba. Tak ada lagi tanda-tanda mengandung lagi. Saya sajalah search macam mana nak hamil dan sebagainya. Saya jumpa Biodex. Dari sinilah mungkin tergerak hati Allah nak gerakkan hati kita kan akan sesuatu. Kita pun tergerak hati. Lepas tu search lah dekat mana stokis yang ada Biodex kat Kelang. Saya menetap di Kelang. Kemudian saya tengok ada satu doktor ni nama dia Dr. Siti Care nama dia. Saya pun pergi. Kebetulan masa tu klinik lamanya dekat pasar. Rupanya nak tutup dah, dia nak pindah. Rezeki saya kot. Saya cari kontak-kontak, rupanya tempat barunya dalam kawasan Kelang juga, Bandar Bukit Raja. Saya pergi berjumpa dengan dia lah. Saya bawa suami. Berpuncanya di situlah. Jadi waktu buat pemeriksaan dengan Dr. Siti tu, apa yang dia cadangkan untuk nak Biodex tu? Masa first appointment, kita suami isteri pergi. Kita orang cakap masalah, dia akan tanya sejarah kita, history suami macam mana, isteri macam merokok ke tidak. Suami saya tidak merokok. Isteri pula apa masalah, saya beritahu saya ada cyst. Saya bawa gambar yang saya ada tu. Saya tunjuk sakitnya. Even sekarang pun ada belahan operation menegak pun masih ada. Kemudian Dr. Siti sangat baik dan sangat lemah lembut dan dia bagi tahu dia ada fasa-fasa kehamilan dia. Dia cakap kat saya. Cuma saya kata kat situ Dr. Siti minta maaf untuk ambil suami dan isteri agak tidak mampu lagi buat masa sekarang. Saya terus terang, saya cakap kan daripada kita terdesak kewangan kan, saya bagi tahu slow-slow. Dr. Siti boleh tak suggest kat saya yang mana penting dahulu? Slow macam tu. Lepas tu dia suggestkan yang pertama ambil yang noni tablet tu noni ya. Noni. Ya. Betul. Ya noni tablet tu dengan detoxi. Dua tu dahulu. Okey, betul. Detoxi. Yang kacang. Yes, betul. Ya betul kacang soya ni. Dua tu katanya fasa 1 untuk kehamilan bersedia ini dahulu. Dia cakap untuk betul. Dia kata untuk pencucian dan siapa yang ada cyst ke fibroid tapi yang jenis kecil lah kan. Jadi yang bukan yang jenis besar macam saya terus nak makan. Tidak. Dia suggest yang tu dulu. Saya pun amalkan yang dua ni dulu. Kemudian disulami dengan masa makan detox dengan period saya tu. Masa tu dia keluar banyak yang saya perasan banyak masa tu. Bulan pertama makan tu, dia turun banyak. Banyak sangat dan berketul-ketul lah. Gitu. Okay. Saya tak tahu itu mungkin salah satu pencucian dia ke. Betul ya Puan Siti ya? Dia kalau kita biasanya bulan pertama tu dia akan keluar ketul-ketul hitam kan. Mungkin bercampur dengan lemak kan. Itu sebab semua darah-darah beku tu. Itu salah satu dia cuci untuk saluran fallopian tu kan. InsyaAllah dia boleh mudahkan lagi untuk untuk lekat lah ketuan ni. Doktor suggest macam tu juga. Saya makan dua tu. Dia katanya nak bagi kuatkan rahim. Dia kata nak kita nak tengok. Saya kata tengok saya dahulu. Sebelum tengok suami kita tak tahu masalah siapa kan. Jadi saya offer saya dulu sebab saya rasa dari diri saya. Dia kata tak apa makan yang ni dulu. Lepas tu untuk stabilkan kita hormon, dia cakap bagi clear, keluar darah tu baik-baik, macam itulah dia kata. Kemudian saya minum susu juga. IGC milk, susu. IGC ni. Ya susu, ori tu, ya betul, ori. Susu tu pun saya minum masa, dia suggest fasa 1 tu pun saya minum tu. Tengah hamil pun saya minum ubat tu. Dan Supreme Mix ni pun minum. Ya dua-dua betul. Supreme Mix pun sama. Yang Supreme Mix pun saya tahu dia ada zinc lah, dia ada banyak khasiat lah dalam tu. Dua-dua saya minum. Walaupun yang Supreme Mix tu agak macam saya tutup hidung minum macam tu. Tapi saya rasa ada perubahannya yang mana saya segar. Kemudian saya suka sebab kulit macam sedap lah, sedap. Rasa macam semangat sikit. Susu tu masa saya hamil, saya ni tenaga pengajar, naik turun sekolah tu,
4 tingkat pun masih bersemangat lah. Dan saya pun kalau mengajar perut besar pun saya suara besar juga sampai satu kelas pun boleh dengar. Jadi semangatnya, gigih sayanya macam alhamdulillah tenaga tu. Lepas bersalin pun saya minum susu tu, lepas tu susu saya sangat banyak. Anak yang pertama kan sebab periodis. Susu banyak. Sampaikan meleleh-leleh tu dah biasa dan sakit. Yelah kita macam sakit tu kan. Siap bubuh air susu. Sampaikan orang kata letak kobes lah apalah kan untuk kita kurangkan bengkak sebagainya kan. Jadi macam itu mungkin rezeki saya, rezeki anak, susu anak. Untuk anak. Tapi kan lepas pada yang pencucian itu hari kan, lepas yang dia bagi produk, 2 produk ni kan. Dr. Siti dengan Noni. Berapa lama lepas pencucian tu terus lekat ke ataupun lepas ambil 2 ni? Baru saya serentak yang 2 bulan. Dalam masa 4 tu saya makan 2 bulan alhamdulillah. Yang perkongsian saya yang saya ingat sampai sekarang yang mana walaupun Dr. Siti suggest Biodex macam tu, dia ada bagi jadual kehamilan tau Puan Siti, jadual kehamilan. Dia ada macam tarikh banyak-banyak. Okey, tarikh ni awak jumpa saya, tarikh ni awak mungkin insya-Allah akan datang period tapi dengan yang banyak dia cakap. Ada ketul-ketul. Dia cakap lah tarikh ni mungkin akan keluar period. Lepas tu tarikh ni tarikh subuh. Minta tolong bersamalah dengan suami. Dia cakap. Jadual kehamilan tu. Jadual kehamilan tu. Saya follow lah. Saya siap tik. Jadual tarikh ni jumpa saya. Tarikh ni awak period datang jumpa. Kita akan bagi ubat ni. Dia cakap. Itulah yang saya ingat produk Biodex tu dengan jadual kehamilan yang alhamdulillah suami isteri saya, suami pun sangat membantu. Dia support je daripada Dr. Siti tu. Jadi jadual untuk kehamilan tu memang sangat membantu. Ya, betul. Memang betul-betul follow lah cara follow. makan dia. Waktu bersama kan. Lepas tu waktu dia cakap, waktu ni period ni tau, tarikh ni. Memang betul. Jadi mungkin kita akan detoksi dengan yang tu. Memang betul keluar banyak tarikh yang minggu tu. Macam tu lah. Mungkin dia tahu. Berapa kali period? Berapa kali period tu? Seminggu, sehari ke macam mana? Maksudnya sebulan sekali. Sebulan ni sempat tak 2 kali period? Sempat. 2 kali pencucian. Sempat. Ya, betul. Lama tu tempoh period tu datang berapa lama? 8 hari je. Tak adalah macam berbelah-belah hari macam tu. Dia normal. Tapi yang puasnya bila dia sekali datang, sekali banyak, puas lah. Lepas tu normal dia macam last tu dia ending bersih. Macam tu. Dia tak ada pun berlarutan, jap ada, jap tak ada, jap tak ada. Alhamdulillah. Sehingga sampai sekarang period saya maintain macam tu. 7-8 hari. Tak ada sungguh. Itu syukur sangat-sangat. Tak ada sungguh dah. Itu yang sakit pinggang semua dah tak ada dah alhamdulillah. Aktif lah. Selepas yang mana bersalin ke ataupun selepas pencucian tu? Selepas pencucian tu, lepas pencucian kan masa period keluar banyak sangat-sangat tu, dia dah macam ringan. Ya, guna perasaan ringan. Badan kita ringan. Saya seorang yang sangat aktif. Jadi suka. Syukur alhamdulillah. Memang ramai customer saya dia bagi komen apabila dia menjalani pencucian yang kata gunakan produk ni kan ataupun Noni ni kan. Jadi dia orang kata memang bila period yang dia lepas keluar tu dia period tu dia puas tau. Banyak keluarnya apa semua jadi badan tu rasa ringan, cergas kan. Tak adalah macam mudi, jadi lemah kan. Jadi berat, terbeban rasa macam tu kan. Ya betul. Jadi memang betul. Ini testimoni sendiri yang sebab saya guna. Sebab apa kita nak bohong kan? Sebab saya guna. Saya makan dan saya guna masa itulah. Itu mungkin rezeki saya Puan Siti kan. Mungkin rezeki orang lain. Kita ada ikhtiar juga. Ya betul. Kan. Lepas tu lepas yang waktu kehamilan tu, sepanjang kehamilan tu masih still lagi ambil produk lah. Maknanya maintain dengan susu. Produk. Ya, susu dengan Supremix tu. Ya, cergas sangat. Saya suggest lah memang eloklah susu ni even. Setahu saya pun masa tak silap Puan Dr. Siti hari tu bagi tahu IGC milk ni, dia kata suami saya pun boleh minum. Dia kata kuatkan juga sperma. Betul dia? Betul. Ya betul. Dia kata dah jimat kat situ tak apa. Bagi je suami minum juga sama.
Betul-betul. Lepas tu waktu dalam pantang pun masih lagi. Puan Nasrina masih Minum lagi susu ambil. saya. Ya Susu. betul. Saya Susu ni. Suprimix. Susu. IGC Mix. Ya betul. Alhamdulillah. Sebab susu Anak banyak. Susu pun, memang rezeki anak susu banyak lah. Itulah nak kata. Lepas tu anak saya pun kurang dah kuning dia tak berpanjangan. Okey. anak lelaki ke? Anak perempuan? Perempuan. Saya guna anak pertama dan anak kedua. Sebab anak kedua tu pun macam seronoknya baby, nak baby lagi. Lepas tu makan Biodex lagi. anak satu dengan anak dua lah. Kemudian anak ketiga dengan keempat sendirinya rezeki Allah bagi. Tak ada makan. Nak share sedikit kandungan ke-6 lah. 1 gugur. Betul ya Puan Siti? Yang first saya gugur. 4 hidup sihat sekarang. Anak kandungan yang ke-6 ni ibaratnya saya tahun lepas 13 hari bulan 1 2020 dah selamat bersalin. Anak yang ke-5 lah kalau hidup. Tetapi ujian bagi saya sempat 2 jam je. Dia 37 saja share dengan Puan Siti dengan rakan-rakan yang lainnya. Ini kes orang kata kes doktor cakap jarang berlaku yang mana kandungan saya tu Puan Siti tak ada air ketuban. Kandungan yang tak ada air ketuban langsung, tak ada leaking. Saya sihat. Saya aktif, saya sihat. Saya tak tahu air ketubannya kuasa Allah kan. Jadi masa 19 minggu anak dapat tahu tak ada air ketuban langsung sampai 37 minggu. Sampai sakit bersalin normal. Yang teran pun tiada air ketuban, sakit. Dan meninggallah sempat 2 jam sahaja hidup. Dan saya berpantang tanpa anak. Jadi kat sini saya ada 2 anak syurga yang simpan. Saya pun dah bincang dengan suami kalau betul kita nak ada anak lagi lepas ni, memang saya akan ambil persediaan diri saya untuk persediaan diri kan. Sebab ada 2 kes. Satu kes saya anak tulang belakang tak jadi, kepala tak jadi. Kedua sebab yang anak tahun lepas tak ada air ketuban. Jadi mungkin persiapan diri saya ni tak bersedia lagi. Jadi saya rasa memang saya akan ambil sambung Biodex lagi. Saya dah cakap dengan suami. Kalau betul nak tambah lagi rezeki lah. Saya. Sekarang umur berapa Puan Hasrina? Saya 36 Puan Siti. 36. Okey. InsyaAllah boleh. Boleh usaha lagi. 36 boleh. Saya sendiri pun kan yang bausu saya tu pun lahir pada usia saya 40 tahun. Okey. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nak cubalah juga. Nak cuba. Saya 13 tahun jarak dengan anak yang nombor 3, nama anak-anak yang nombor 4 tu maksudnya 13 tahun beza dengan abang dia kan. Jadi usia saya ke 40 lah. Jadi Alhamdulillah. Puan Hasrina pun insya-Allah boleh. Kalau 36 tahun ni kalau berusaha nak apa ni boleh cuba balik. Tapi cakaplah Puan kena kena ambil sekurang-kurangnya 3 bulan. Kurang-kurangnya persediaan untuk kita hamil lagi kan dalam usia yang ni. Produk yang utama sangat yang macam ni 2 produk ni penting sangat yang pernah you ambil. Yang ni sangat utama, sangat penting untuk ambil kalau persediaan sekurang-kurangnya 3 bulan ya. Ya betul. Begitu juga ni manja honey ni sebab ini untuk buat rahim. Ini pada usia yang ada sekarang ni. Ni sangat penting. Kalau dulu tak ada ambil, yang ni sekarang kena ambil. Sebab umurnya ambil kita ya. Ya, betul. Faktor umur. Betul Mas Siti. Betul. Jadi itulah yang saya nampak pada apa yang Puan alami ni. Ya. Puan dah sangat faham tentang produk Biodex. Alhamdulillah, insyaAllah. Puan Siti, saya rasa macam bila makan pencucian tu, rasa saya nak kongsi lah ya. Subuhnya terus jadi tiba-tiba subuh. Sebab lepas anak keempat, kan anak 1, 2 saya saja makan Biodex. 3, 4 tu sendirinya.
rezeki Ya. Allah nak bagi memang mungkin subuh rapat diorang ni. Seorang sekarang dah 6 tahun, seorang 5 tahun. Jadi Ah, rapatnya. Lepas tu ah, saya pasang implan nak melancang lah kan. Kan kita ah, kecil-kecil kan merancang. Buka je implan tu, lekat lagi. Terus lekat Puan ah, Siti. Tu yang dapat arwah ni lah. ah, Itu dah yelah. menunjukkan mungkin pencucian tu dah okey sikit kan. Mungkin Ah, period saya pun dah ah, okey. Tak ada sungguh bagai. Syukur ah, Alhamdulillah. ah. Mungkin ni rezeki saya. Asbab segalanya. Sebab dia betul. Biasanya memang macam tu lah. Biasanya kalau segi ialah rezeki Allah bagikan. Tapi kalau dulu banyakkan pengguna bayidak kita ni yang awalnya tu susah sangat nak dapatkan anak kan. Jadi lepas tu bila dia dah tahu tentang cara pemakanan, diet yang seimbang, macam mana waktu subuh kan, Betul. macam mana planning untuk kehamilan tu sendiri kan. Baik Betul. pihak suami sendiri pun dah tahu dah teknik, Hmm. cara-cara, tips-tips yang saya kongsikan kan. Hmm. Apabila nak bersama tu macam mana, tarikan Hmm. nafas tu macam mana kan. Hmm. Lepas tu bagikan ruang masa untuk sperma tu bersenyawa dengan Hmm. ovum, dengan benih kan. Jadi Hmm. semua ni kadang-kadang untuk pengguna biodak dia dah faham daripada Hmm. awal tu, macam yang pernah ikuti seminar saya ke, yang pernah mengikuti saya punya live di TV kan. Jadi dia orang dah faham. Macam Puan Nur Haslina pula berjumpa pula dengan Dr. Siti kan. Dr. Siti pun Ya. memang sangat faham tentang produk Biodex saya, Betul. dan Puan dapat info yang betul, yang lengkap, dan kata Hmm. orang ni sesuai dengan apa yang Puan harapkan untuk maklumat tu semua. Jadi Puan faham Ya. sampai masa Puan boleh gunakan maknanya sepanjang hidup lah. Bila nak Ya. hamil dah faham dah macam mana Ya. cara dia kan. Betul. Teknik-teknik tu itu yang kadang-kadang dari segi rezeki ya kita kata Allah bagi kan. Dari Ya. Allah tapi apabila kita Adik. dah faham produk Biodex, insya-Allah kita mudah untuk hamil lagi kan. Ya. Alhamdulillah. Betul. Ah, Alhamdulillah. Kalau macam untuk apa ni? Puan Sina, kalau untuk suami nak sharing tak hari ni? Kok lah suami nak apa? Saya pernah tanya dia, dia cakap apa? Dia malu. Dia seorang yang pemalu. Oh, tak apa, tak apa. Tak apa. So, kalau dia tak mau share kan. Tapi apa pun kan sekarang ni maksudnya Puan Aslina dah ada berapa orang anak daripada usia berapa tahun hingga berapa tahun? Anak ada yang hidup yang sekarang ni sihat 4. Dah ada 4 alhamdulillah. Yang Umur? simpan umur masa anak 4 umur berapa ya? Yang sulung tu yang ada ni, yang ada Yang umur ada berapa sekarang? umur 9 tahun, 9 tahun. Okey. 7 tahun. 7 tahun Dua tu anak biodek lah tu dua. 2 ni anak Kemudian baik. 6 tahun dan 5 tahun. 6 tahun dan Rapat-rapat lah. betul turut Lepas tu dengan arwah lah, arwah yang tahun lepas. Kalau dia hidup lagi sihat. Ya, insya-Allah boleh usaha lagi. Umur masih muda Eh, lagi. Belum 40, it's okay, boleh lagi. InsyaAllah Puan Siti. Ada pengguna saya yang umur 40 tahun lebih pun masih boleh subuh, boleh lagi hamil. InsyaAllah tak ada risiko kalau badan sihat, apa semua tak ada masalah kan. Betul. So apa saranan Puan Waslina kepada pasangan-pasangan yang dekat luar sana yang masih lagi menunggu untuk menimbang cahaya mata, mungkin tengah berusaha kan kata orang ni. Jadi apa cadangan Puan lah kepada mereka? Bagi pasangan di luar sana, sahabat-sahabat saya semua, kita usaha ikhtiar dan doa lah. Ini mungkin rezeki saya, mungkin satu hari nanti Biodex ni juga asbab kepada rezeki anak-anak semua. Sebab apa? Kita ni tak pernah tahu usaha mana yang berhasil. Betul tak Puan Siti? Kita tak tahu usaha mana yang berhasil. Sama juga kita tak tahu doa mana yang dimakbulkan. Jadi kita ikhtiarlah. Tapi saranan saya pernah guna Biodex ini dan saya suka sharing kepada semualah. InsyaAllah ambil lah produk. Kita panggil dulu PKB sekarang PKB program program kehamilan Biodex ni.
Cubalah bagi saya ikhtiar tak salah. Mungkin itu rezeki. Tepat pada waktunya. Mungkin itu rezeki masa tu. Kan Puan Siti kita tak tahu kat mana waktu usaha dah banyak. Mungkin ini asbab rezeki kita yang tu. Mungkin ada pasangan yang nak dapat anak yang kedua ke dan seterusnya. Kan? InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Jadi Puan Siti ada lagi, Puan Siti ada buat lagi seminar-seminar dengan pasangan-pasangan. Sekarang PKP. PKP apa semua tak adalah kita tak buat dah. Kita buang untuk live kan terus. Kita buat perkongsian dengan pengguna ni langsung macam ni dan ini pun kita bagi info jugalah secara tak langsung kan. Dan cuma kita harap kalau diorang boleh PM kita kalau ada masalah apa-apa semua kan. Boleh bersoal jawab kita boleh beri perundingan yang detail lah kata orang ni ya, kan. Betul. Betul. Nasihat saya berjumpalah pada perunding yang betul. Betul ya Puan Siti? Jangan dengar makan bayar dek. Okey aku ambil kotak ni, kotak-kotak ni. Lepas tu makan-makan. Tak tahu dos ataupun dos yang keperluan atas diri kita. Betul tak? Betul. Jumpa pakar-pakar macam tu kan. Tak boleh ya Puan Siti kan? Betul. Lagi satu Puan Roslina, Puan Haslina, dia kadang kita punya pengguna dia tak tahu pantang larang makanan kita kan. Ada pantang larang kan. Macam contoh macam Puan sendiri kan pernah ada cyst kan. Jadi bila orang yang ada sejarah ada cyst ataupun ada fibroid ya. Jadi pantang, boleh kita katakan pantang seumur hidup yang perlu jaga apabila kita dah pernah mengalami ataupun pernah menghadapi masalah seperti ini iaitu cyst dengan fibroid. Walaupun dah buang sekalipun, kita mesti kena jaga untuk mengelakkan daripada cyst ataupun fibroid tu dia tumbuh lagi. Sebab kita punya sistem badan kita dia aktif, dia akan mudah akan naik balik. So di sinilah yang saya selalu sarankan kepada pengguna yang pernah ada sejarah ada cyst, elakkan daripada mengambil produk ataupun makanan-makanan yang berkaitan dengan hormon. Kalau contohnya kalau macam ayam tu kalau sedang menghadapi masalah cyst ataupun fibroid tu yang sedang aktif, jangan langsung makan ayam yang ada suntikan hormon tu. Kan ayam kan biasanya ayam daging tu kan dia akan menyebabkan dia ada suntikan hormon. Betul. Jadi kalau macam ada beberapa produk collagen yang ada kaitan dengan hormon contohnya itu bahaya. Betul. Ya. Macam kalau ada kaitan dengan Lobata, macam orang kan suka Lobata tu, ubi Lobata tu untuk kecantikan untuk apa, tapi diorang tak faham produk tu boleh menyebabkan cyst akan lebih dan juga kalau fibroid pun sama juga akan lebih aktif ya. Jadi sebab itulah ataupun mengambil produk medical dan ubat-ubatan yang berkaitan dengan hormon. Itu pun tak boleh kerana ada orang yang nak subur kan sedangkan dia ada cyst. Kadang-kadang dia tak faham dia pemakanan yang perlu dipantau lah. Jadi untuk Puan Nina sendiri pun saya cadangkan untuk Puan pun menjaga pemakanan. Betul. Cuba elakkan daripada makanan yang ada yang berkaitan dengan hormon ya. Tak berkaitan dengan hormon. Jadi bukan tak boleh tapi kontrol sikit sebab kita tak nak ada apa-apa yang berulang balik kan. Ya betul. Saya pernah tanya doktor yang lama, ada tak cyst saya ni akan berulang? Dia cakap. Saya tanya ada tak cyst saya ni akan berulang? Sebab saya takut kan sebab kita ada kes sebelah. Saya takut sebelah pula. Kita kan fikiran kita kan macam tu kan sebab saya. Lepas tu saya bila baca dia orang ada cakap ada yang kelompok macam tu kan. Kemudian dia cakap setiap perempuan ni ada cyst. Tapi dia aktif ke tidak? Betul ya Puan Siti? Aktif ke tidak? Mungkin rezeki saya masa tu saya kebetulan kot kan saya masa tu period tak betul. Jadi cadangan ada satu daripada gamat lah lebih kurang. Gamat tu yang puncanya aktifkan saya punya cyst. Lepas tu bila dah lama-lama macam ni, bila dah sosial media dah viral dan sebagainya, kita baru nampak info kan. Kalau dulu tak ada sangat info, sekarang baru tahu oh macam ni puncanya, oh macam ni puncanya. Jadi kita nampak dah pengetahuan tu pun dah hidup kita ni kan, bagilah pengetahuan tu pun dah nampak. Belajar daripada pengalaman. Terima kasih terima kasih bagi tahu yang hormon tu sebab saya pun ada cyst tu, jadi
kita kena amalkan apa pemakanan lah. Kena ingat juga tu. Kena kontrol, bukan kata tak boleh, kena kontrol kan. Dan kalau boleh juga macam Puan Nuaslina, sebab Puan pernah ada sejarah untuk yang macam tu, kalau macam Noni ni Puan boleh amalkan sebagai maintain lah, untuk maintain mungkin makan 2 biji satu hari untuk elakkan daripada cyst tu jadi aktif kan. Jadi boleh juga, maksudnya bukan semestinya hanya untuk mengandung, tetapi untuk mengelakkan daripada ulangnya masalah yang pernah kita hadapi, boleh teruskan pemakanan ni. Tapi untuk maintenance untuk ni cuma makan 2 biji atau 3 biji je satu hari. Kalau case baru kita kena makan 6 hingga 8 biji, itu dos yang tinggi. Jadi untuk maintenance tak perlu dos yang tinggi dah, just untuk protect saja kan. Okey. Teruskan untuk pemakanan Noni ni. Lepas tu mungkin juga Puan, saya rasa lah untuk detox, saya rasa Puan Nuaslina mungkin untuk ambil semula untuk detox, sebab saya fikirkan selepas salin dan ada kematian yang baru ni, yang terbaru. Ya betul. Cuba buat pencucian. 3 bulan sebelum tu kan? Betul. Nak persediaan tu. Persediaan, buat pencucian balik semula, kemudian baru pergi pada kesuburan, ataupun kalau tak nak hamil pun hanya untuk maintain supaya kita terus sihat lah, kekal sihat macam tu kan. Boleh juga kan? Itu saya punya cadangan lah pada Puan. Ada anak ke kat situ? Panggil Kak Ngah. Jangan panggil lagi seorang. Panggil anak-anak sayang. Baik kakak. Itulah dia. Saya Nuaslina sangatlah berhajat saya dapat jumpa dengan anak-anak Biodex yang sekarang tu dah remaja, dah besar kan. Dah umur kata orang belasan tahun. Macam anak Puan ni dah umur 9 tahun. 9 tahun, 9 dengan 7. Kan sekarang bercita-cita sangat lah impian saya untuk dah besarnya dah. Ni Aisyah, tak dengar saya pakai earphone. Hai dekat ni. Hai. Ni Aisyah, ini Fatimah. Fatimah. Hai. Panggil lagi tu, panggil abang dengan tu. Abang. Selerak sikit rumah, biasalah dengan anak-anak ni kan. Meriah. Alhamdulillah, syukur sangat. Syukur. Ni anak yang ketiga. Dia seorang je lelaki. Okey, nak cerita ya. Bila orang cakap ada ovari sebelah, saya pernah dengar tau, orang ovari sebelah dia cakap, oh ni perempuan je. Sebab tinggal kiri je kan, dia kata kalau sebelah ni mesti anak perempuan je semua. Tak ada, ni kuasa Allah keluar lagi. Keluar lelaki ni. Ya. Ni yang kecil. Ni yang kecil 5 tahun. Sumaya. Baiklah. Pandang opah, pandang kalau orang faham ni dia perempuan. Opah, macam tu. Inilah anak meriahnya anak-anak saya ni. Betul, alhamdulillah. Alhamdulillah, itulah dia. Belajar online ya? Jangan nak belajar online je lah kan kelas. Ya betul, online saja. Dengan semua Puan sendiri rasa online jugalah kan, mengajar kan? Ya betul, online je betul Puan Siti. Terpaksa kita hadap PKP ni kan, sama-sama lah kita. Betul. Jadi nak tanya juga sebelum kita berakhir, ada tak kawan-kawan Puan yang menghadapi masa hamil yang menggunakan produk Biodex setelah berjaya hamil? Okey. Saya pernah berkongsi juga tahu dengan kawan sekolah, berkongsi cerita apa semua. Ada juga saya bagi nombor phone Dr. Siti dan sebagainya. Seorang ni saya ingat lagi, sekarang dia dah pindah Sabah. Alhamdulillah dah ada anak seorang dekat sana. Dulu dia bersama dengan saya, tapi sekarang dia dah pindah ke Sabah. Jadi Alhamdulillah ada juga zuriatnya. Syukur sangat lah. Dia ada masalah suka hamil jugalah. Ya betul. Ya betul. Mungkin nanti kita panggil dia sebagai
testimoni kita untuk share kan, insyaAllah nanti. InsyaAllah nanti kita try tengok, tanya. Ah, InsyaAllah benda yang baik sebab kita guna kan. InsyaAllah mana yang baik sama-sama lah. Mungkin antara banyak-banyak usaha ikhtiar ini yang diperkenalkan Allah. Kan, betul. Ya. So, okay, Puan Nur Haslina. Saya suka cadangan Puan Siti yang mana nak kumpulkan anak-anak Biodex tu. Sangat baik. Sangat baik. Sangat baik. Dia dapat apa? Buka mata semua orang yang mana ikhtiar tu, rezeki tu ada ditentukan. Alhamdulillah. Rasa-rasa itu satu cadangan yang sangat baik. Itu memang impian saya dari dulu lagi sebenarnya. Ya, betul. Saya memang impian saya nak kumpulkan semua anak-anak Biodex kan daripada awal dulu, maknanya yang sekarang dah usia remaja, yang mungkin usia 20 tahun ya, saya nak kumpulkan sekali dan kita buatkan satu anugerah ataupun siratul rahmi ya, kata orang ni, kita nak kata orang ni berhubung ya untuk kita kata orang ni jadi silaturahim lah, maksudnya untuk kita berjumpa kan, berkenalan. Ya, betul. Kongsi-kongsi kan? Ya, berkongsi. Akan Biodex ni. Betul. Ucapan tahniah betul lah kepada Biodex, tahniah. Itu je bercakap. Saya cuma macam terkilan juga majalah wanita mana yang anak sulung saya ni masuk sampai sekarang saya tak dapat. Cuma orang telefon saya je, betul ke? Ini betul ke majalah wanita ni, saya tak gambar kan? Tu saya lah tu. Tapi kita tak adalah nak mencari dah. Nak tunjuk kat anak sulung dah. Kan kita ada kenangan juga. Kenangan dia kan. Sebab zaman dulu kita tak terfikir sangat, jadi tak apalah. Macam tu. Nanti insyaAllah kalau saya masih kalau masih lagi menyimpan ya, ada juga majalah-majalah yang berpuluh tahun. Jadi kalau ada, kebetulan ada terjumpa yang Puan Nur Haslina punya, boleh saya boleh ni. Biasanya saya banyak. Kadang-kadang untuk majalah wanita tu bukan satu, saya ada dapat karam craft bagi saya. Craft ya. 10 sekaligus kan. Dia ada slot untuk Biodex kan. Anak Biodex kan dia ada slot dia kan. Baguslah, sangat baguslah. InsyaAllah semoga dipermudahkan dan dimudahkan semua. Sebab nak membantu yang lain kan. Ya, betul. So terima kasih banyak Puan Nur Haslina. Jadi kita hari ni saya ucapkan terima kasih banyak dan selamat Hari Raya Aidiladha sebab kita masih lagi merayakan pada Hari Raya kedua ni kan, dan kita harap apapun kita punya pengorbanan kita sebagai seorang ibu kan, pengorbanan kita sebagai seorang isteri, semua berbaloi lah, kata orang berbaloi. Amin. Dan menjadi satu ibadah buat kita betul. Semua, insyaAllah. Ya? Okay. Terima kasih Puan Siti. Terima kasih Puan Siti. Terima kasih tim. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah pun selesai bersama dengan Puan Nur Haslina dan alhamdulillah saya sangat bersyukur kerana kita dapat live secara kata orang ni sangat lancar. Dan apa yang kita dapat kongsikan pada hari ini, kita mungkin menjadikan satu kata orang ni manfaat ataupun panduan untuk kita ke depan, untuk bagi mereka yang ada apa-apa persoalanan yang nak ditanya, boleh PM kita juga boleh, ataupun boleh buat pertanyaan di kita punya page kan. InsyaAllah kita akan bagi perundingan secara percuma saja. Ya, perundingan percuma, dan kita akan bantu sebaik yang mungkin dan kita akan bagikan satu tips ke ataupun apa-apa info yang sesuai dengan apa masalah puan-puan ya. Kita rasa dah memadai dah untuk kita perkongsian kita hari ini, kerana hari ini kita masih lagi berhari raya, jadi kita ucapkan selamat Hari Raya Aidiladha. Dan insyaAllah pada minggu depan kita akan berjumpa lagi dalam live kita segmen Biodex ni bersama testimoni, dan kita harap perkongsian kita ini memberi manfaat kepada semua dan insyaAllah impian akan menjadi kenyataan. Amin.